Taki Fukai ni dia senang kenal warna dan dia dapat sebut warna apa saja yang kita tunjuk asalkan warna tu macam basic yang dia senang untuk tahulah untuk kanak-kanak tahu. Dan dia juga sebut dan dia kenal warna tu dalam bahasa Inggeris. Mungkin keluarga dia ajar dia dalam bahasa Inggeris. Fukai. Bye-bye. Nama siapa? Fukai. Takif? Fukai. Takif Fukai. Berapa tahun? Puding. 3. 3. Ha. Okey, jom. Okey, kakak. Okey, ni saya nak tanya ni boleh? Okey, kakak nak tanya yang kita akan tanya dia yang ni. Okey, yang ni warna apa? Yellow. Yellow. Sinilah tak nampak. Okey, stop. Yang ni warna apa? Warna black. Pandai ni. Warna pink. Pandai. Warna kuning. Pandai. Pink. Orange. Ungu. Ni Warna purple. pandai. Blue. Pandai. Green. Yeay, pandai tu tangan. Yeay. Mana sana? Okey, adik pandai. Pandai. Yeah. Takif Ukai ini juga dia kenal huruf ABC, tapi kadang-kadang huruf yang suka untuk disebut tu dia akan jadi pelat, dan ada juga huruf yang dia tak dapat pick up lah. Dan dia punya cara basic ABCD tu dia dapat tangkap dengan lancar, dan huruf seperti O yang macam tu dia mudahlah untuk kenal pasti huruf tersebut. Seterusnya kita akan tanya dia tentang ABC. ABC ya. Okey. Yang ni apa? Yang ni pandai, yang ni? B. Ni? C. Pandai ni? D. 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 Ni? E. D. E. E. F. F. Ni? G. G. Ni? I. H. H. Ni? I. Pandai. L. J. J. Ni? L. K. K. Ni? L. Pandai ni? M. Pandai ni? O. N. L. Ni? O. Pandai ni? Q. P. P. Ni? Q. Pandai. A. R. R. Ni? C. S. S. Ni? I. T. D. Ni? O. U. U. Ni? Y. B. Ni? Pada U. Pandai ni? K. X. H. Ni? K. Y. Y. Ni? Z. Z. Okey, ikut kakak. A. A. B. B. C. C. Ikut. D. Cepatlah. Cepatlah, janganlah gelak. Cepat. Cepat. D. Adik nak tengok tinggi. Bangunan bodoh. Adik. Kita tengok bangunan sekejap lagi. Kita baca ABC dulu boleh? Boleh? Sekejap lagi kita tengok bangunan. Boleh? Jatuh pun kakak. Boleh? Boleh sayang? Boleh lah. Boleh lah. Okey, cepat. E. G. F. F. G. G. H. H. I. I. J. J. K. K. L. L. M. M. N. N. O. O. P. D. Q. Q. R. Sini R. sikit sayang. S. S. T. T. U. Adik tak nampak dalam kamera sayang sikit. Allah. Okay. U. U. V. V. W. W. X. X. Y. Y. Z. Z. Pandai, tepuk tangan. Tepuk tangan, tengok ni. Cepat tangan ni. Tepuk tangan, cepat sayang. Tepuk tangan. Yeay. Adik kan. Takif Ukai ini pun dia jenis cepat bosan. Contoh kalau kita ajar dia lama dalam tempoh lebih 5 minit, dia akan jadi bosan dan dia nak cari aktiviti lain yang menarik, seperti dia nak tengok kartun, dia nak tengok movie yang dia suka, dia nak tengok Upin Ipin, dia nak main kereta dia, nak main lori dia. So dia jadi nak berhentilah belajar ketika itu, dan dia akan jadi meragam untuk kita pun stop ajar dia. Mana dah, Dek? Okey. Jadi kita rehat lah. Kita baca ABC dulu boleh? Cepat adik kata nak beli gula. Alah, Adik nak tengok Upin-Upin. Oh boleh, tapi kita baca yang ni dulu. Adik nak tengok Upin-Upin. Boleh sayang. Nak tengok Boleh. Jom kita tengok Upin. Nak Ya, tengoklah ni. Upin. Tanah. Tak nak ada. Nak tengok Upin-Upin. Dah pandai.
Adik pandai? Cakap. Okey. Adik dah pandai. Okey, cakap. Adik dah pandai. Cepat. Adik nak tengok uping-uping. Assalamualaikum, saya Nurul Jannah akan menerangkan 4.0, 5.0 dan 6.0. 4.0 Analisis tingkah laku kanak-kanak. 4.1 Ciri-ciri tingkah laku kanak-kanak. Okey, ciri-ciri yang pertama, cepat bosan belajar. Penerangannya ialah kanak-kanak ini mempunyai sifat cepat bosan belajar kerana telah diajar dengan perkara melalaikan seperti bermain telefon untuk menonton kartun di YouTube. Apabila individu ini disuruh belajar, dia tidak boleh bertahan lama untuk fokus kepada pembelajaran. Hal ini menyebabkan kanak-kanak itu akan kurang rasa ingin belajar kerana kanak-kanak itu cepat bosan. Ciri-ciri yang kedua, pemalu. Kanak-kanak ini seorang yang pemalu di kelayakkan ramai. Kanak-kanak yang pemalu ini dia akan selesa apabila dia sudah kenal seseorang itu. Kanak-kanak yang pemalu akan tidak mudah bergaul dengan orang dan orang berkeyakinan untuk melakukan sesuatu di hadapan kelayakkan ramai. Ciri-ciri yang ketiga, cepat belajar. Berdasarkan kajian saya, kanak-kanak ini cepat belajar. Apabila kanak-kanak ini diajar sesuatu benda baru seperti ABC, kanak-kanak ini mudah faham dan mula mengikuti sebutan huruf tersebut. Ini menunjukkan kanak-kanak itu mudah belajar dan cepat memahami sesuatu benda baru. Ciri yang keempat, pembersih. Kanak-kanak ini seorang yang pembersih kerana apabila di lantai atau di bajunya kotor, kanak-kanak ini tidak selesa dan tidak suka benda yang kotor. Ini menunjukkan kanak-kanak ini pandai menjaga kebersihan suatu hari nanti. Ciri yang kelima, banyak mulut. Berdasarkan pemerhatian saya terhadap kanak-kanak ini, dia seorang yang banyak mulut. Kanak-kanak ini mempunyai mulut yang cerdik dan tidak pelat apabila bercakap. Selain itu, kanak-kanak ini juga suka bercerita tentang apa yang dilihat olehnya. Ini menunjukkan kanak-kanak ini ringan mulut. 4.2 Punca yang melibatkan masalah tingkah laku. Tingkah laku yang ditunjukkan oleh kanak-kanak itu berpunca daripada faktor-faktor tertentu. Sebagai seorang guru, perlulah mengetahui punca masalah tingkah laku muridnya untuk memahami faktor-faktor tersebut supaya dapat menjadi panduan dalam merangka program pengurusan tingkah laku murid tersebut. Terdapat beberapa punca yang menyebabkan masalah tingkah laku ini berlaku. Antaranya ialah 4.2.1 Pengalaman awal kanak-kanak. Kanak-kanak dan ingatan tentang pengalaman ini meninggalkan kesan-kesan terhadap personaliti individu yang kekal. Kekurangan kemesraan ibu atau penjaga ketika awal kanak-kanak serta deprivasi emosi akan mempengaruhi perkembangan personaliti kanak-kanak. Jika deprivasi ini tidak amat kesannya, tidak begitu banyak atau kekal, kajian menunjukkan bahawa tindak balas, sikap dan emosi ibu di dalam keseluruhan konteks kebudayaan di dalam persekitaran kanak-kanak dan faktor-faktor lain di dalam pengalaman kanak-kanak penting dalam menentukan pola-pola personalitinya. Sikap ibu yang menyebabkan kanak-kanak merasa bimbang dan bersalah khususnya ketika membuang air kecil atau besar pasti akan menjejaskan personalitinya. 4.2.2 Pengaruh keluarga. Kehidupan kanak-kanak ditentukan oleh ibu bapanya. Keluarga yang sering bertengkar, bergaduh dan kurang mesra tidak menaruh minat terhadap anak-anak. Bercerai, terdapat kematian dan perpisahan akan membawa keadaan emosi dan penyesuaian anak-anak yang tidak stabil. Keluarga dan ahli keluarga yang mesra, demokratik dan ibu bapa yang memenuhi keperluan kanak-kanak akan meningkatkan penyesuaian kanak-kanak tersebut. Kanak-kanak yang melihat dirinya diterima oleh ibu bapanya akan menunjukkan aspirasi ego yang lebih tinggi, ketabahan dan ketekunan. 4.2.3 Motivasi. Motivasi merupakan keinginan untuk melibatkan diri dalam aktiviti. Kebanyakan pelajar bermasalah, pelajar kurang bermotivasi untuk belajar. Apabila pelajar bermasalah, pelajar berjaya dalam peperiksaan, mereka menganggap sebagai bernasib baik atau ujian senang. Tetapi apabila gagal dalam ujian, mereka menganggap diri mereka bodoh. Keadaan ini menunjukkan betapa lemahnya motivasi mereka. 5.0 Kaedah pengurusan tingkah laku. Terdapat beberapa kaedah pengurusan tingkah laku yang terkandung dalam pengurusan tingkah laku kanak-kanak. Antaranya ialah membantu individu membina sikap dan personaliti yang positif terhadap cabaran. Guru perlulah berelakkan diri membandingkan kanak-kanak yang lemah dengan kanak-kanak yang tidak lemah. Selain itu, mengadakan aktiviti dalam berkumpulan bagi membina semangat bekerjasama antara rakan sebaya. Di samping itu, kurangkan diri membimbangkan kanak-kanak tersebut dengan memberi galakan dan pujian terhadap mereka supaya dapat membina keyakinan diri dan dorongan yang positif. Seterusnya, belajar sambil bermain juga adalah satu kaedah pengajaran yang memberi peluang kepada kanak-kanak untuk melakukan aktiviti berpura-pura di bawah keadaan terkawal. Oleh itu, kanak-kanak mula berminat untuk belajar bersama-sama tanpa mengganggu kanak lain. 6.0 Rumusan. Tingkah laku bermasalah menjadi topik perbincangan di kalangan masyarakat umum sejak kebelakangan ini. Ini bermaksud tingkah laku bermasalah boleh menyebabkan ketidakseimbangan di antara emosi dan aktiviti kehidupan seharian individu. Dengan ini, tingkah laku yang bermasalah dapat memberi keadaan yang buruk dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran di sekolah. Dari sini, kita dapat melihat kanak-kanak dibentuk mengikut acuan yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia. Di sini juga, guru memainkan peranan utama untuk membentuk kepribadian tingkah laku murid-murid semasa berada di sekolah.
Selain dari tanggungjawab ibu bapa, guru juga adalah seorang yang penting dalam menghasilkan insan yang sempurna dalam pendidikan kanak-kanak. Pada pandangan saya, kanak-kanak pada hari ini telah diberikan perhatian secara keseluruhan dari segi emosi, jasmani dan rohani. Di sini nampaklah ibu bapa sudah mula pandai melayan pertanyaan anak-anak, membawa mereka makan bersama, berbincang dan memberi anak peluang untuk memberikan pendapat sendiri. Pengembangan sikap ini memberikan kesan yang positif dalam kehidupan kanak-kanak. Dengan ini, ia dapat menghasilkan satu generasi yang aktif dan mahu menunjukkan diri di khalayakan ramai. Masalah tingkah laku sememangnya sering dihadapi oleh guru-guru semasa proses pengajaran dan pembelajaran berlaku. Tidak mudah untuk menguruskan masalah tingkah laku di kalangan murid-murid. Masalah tingkah laku ini ada kalanya dapat dikawal dan ada kalanya tidak dapat dikawal. Di sini nampaklah guru di sekolah amat berat sekali. Bab kata pepatah, berat mata memandang, berat lagi bahu memikul. Itulah hakikat tugas seorang guru di sekolah. Apabila salah berlaku di kalangan murid-murid, maka guru akan dipersalahkan dan cari ditunding ke arah guru. Kadang-kadang keadaan dan suasana sekolah juga menimbulkan keadaan yang tidak selesa dan menyebabkan tingkah laku bermasalah. Kelas yang terlalu ramai, alat kelengkapan yang tidak mencukupi, suasana di dalam kelas yang tidak terapi, alat bantu mengajar yang tidak cukup, gangguan di luar dan keadaan sekolah yang tidak sempurna dari segi kemudahan asas ini juga boleh memberi gangguan kepada kelancaran pelajaran kelas. Oleh itu, pendapat-pendapat dan kajian dari beberapa tokoh terkenal boleh dijadikan sebagai bahan rujukan oleh pihak sekolah. Sebagai ibu bapa, kita mestilah menjaga keselamatan dan jaminan kehidupan sempurna kepada kanak-kanak. Selain itu, ibu bapa juga memberikan kasih sayang dan perhatian yang cukup. Ibu bapa juga memberi peluang atau kebebasan kepada anak-anak untuk memilih apa yang mereka suka. Mendengar penjelasan dan pendapat serta memberi sokongan terhadap perkara-perkara yang diminati, ibu bapa juga perlulah memberikan galakan dan motivasi. Seterusnya, guru perlulah menangani tingkah laku dengan bijak dan teratur agar tidak mengganggu proses dan pembelajaran di dalam bilik darjah. Keberkesanan akan mempercepatkan perkembangan pelajaran murid di sekolah. Sekian, terima kasih.